Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Amin bin Mazlan, nombor metrik S71861. Hari ini saya akan membentangkan penghayatan etika dan peradaban. Saya telah memilih soalan nombor 8 yang berbunyi peradaban globalisasi datang dalam pakej yang ada bersamanya kebaikan dan keburukan. Berikan pandangan anda dari 3 aspek kebaikan dan 3 aspek keburukan globalisasi. Seterusnya saya akan membincangkan definisi globalisasi. Globalisasi merupakan satu proses untuk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan atau kedudukan geografi sesebuah negara. Ini bermakna setiap negara seolah-olah tidak mempunyai sempadan untuk dimasuki oleh maklumat seperti media komunikasi, internet, media elektronik dan teknologi cyber. Sekarang saya akan membincangkan kebaikan globalisasi. Kebaikan globalisasi yang pertama ialah peningkatan perdagangan. Saya mengambil pendapat ini kerana dunia memerlukan sumber perdagangan untuk memenuhi keperluan sumber negara sendiri. Melalui konsep inilah yang akan mewujudkan satu perdagangan bebas yang memberi keuntungan dan peningkatan ekonomi sesebuah negara. Sebagai contoh, Malaysia mengeksport barangan Malaysia ke luar negara dan membuka peluang kepada syarikat Malaysia untuk melabur di luar negara. Kesannya akan meningkatkan kuasa beli dan keuntungan syarikat dan keuntungan kepada sesebuah negara, terutamanya Malaysia. Kebaikan globalisasi yang kedua ialah peningkatan kerjasama antarabangsa. Saya mengambil pendapat sedemikian kerana melalui konsep kerjasama antarabangsa membolehkan kita mengatasi masalah yang dihadapi bersama. Melalui konsep inilah yang menjadikan masyarakat dunia bersatu hati mengatasi masalah yang dihadapi oleh penduduk global. Kerjasama antarabangsa yang terbahagi kepada dua iaitu kerjasama antar negara dan kerjasama antar badan pertubuhan. Contohnya, Malaysia bekerjasama dengan negara lain dalam mengatasi masalah perubahan iklim. Kesannya meningkatkan kesedaran penduduk global dalam mengatasi masalah ini. Kebaikan globalisasi yang ketiga pula ialah pertukaran nilai budaya yang baik. Hal ini kerana melalui globalisasi membolehkan penduduk dunia memahami dan menerima budaya yang baik. Saya mengambil pendapat ini kerana penerimaan budaya yang baik boleh mewujudkan penduduk dunia yang memahami budaya sesuatu kan melalui pembacaan di internet ataupun melihat sendiri keunikan budaya tersebut. Sebagai contoh, kita menerima budaya Jepun yang menepati masa dan ditakkan. Seterusnya saya akan membincangkan keburukan globalisasi. Keburukan globalisasi yang pertama ialah pengaruh media global yang meruntuhkan adab. Saya berpendapat sedemikian kerana hari ini kita dapat lihat sendiri bagaimana media utama antarabangsa memutarbalikkan fakta sehingga timbul persepsi yang kurang baik terhadap penduduk dunia. Melalui media inilah masyarakat dunia akan mempercayai berita palsu yang disebarkan oleh media kerana masyarakat menjadikan media sebagai sumber utama dalam rujukan mereka. Sebagai contoh, media global menyebarkan berita palsu dengan melebarkan sesuatu kumpulan sebagai pengganas dan kesannya masyarakat akan hilang pegangan adat terhadap sesuatu kumpulan tersebut. Keburukan globalisasi yang kedua pula ialah kemasukan pengaruh budaya yang tidak beretika. Melalui pembacaan saya di internet mendapati pengaruh globalisasi mendatangkan keburukan yang sangat kental kepada nilai budaya masyarakat. Kemasukan budaya yang bertentangan dengan ketamadunan bangsa sehingga munculnya golongan yang menolak ajaran agama dalam kehidupan. Ada juga golongan yang berpendapat bahawa berpakaian tidak sopan tidak menjadi masalah di negara kita. Ini jelas merupakan pencabulan terhadap undang-undang negara dan rukun negara yang meletakkan percaya kepada Tuhan dan kesopanan dan kesusilaan sebagai teras negara kita. Contohnya berpakaian yang menjolok mata yang akhirnya menjadikan masyarakat jauh daripada nilai budaya yang sopan dan beretika. Keburukan globalisasi yang ketiga pula ialah penjajahan ekonomi negara moden. Hari ini kita dapat lihat bahawa bagaimana negara membangun ditindas dengan kuasa ekonomi negara maju. Dalam rangka penjajahan inilah menyebabkan negara membangun sentiasa bergantung kepada negara kuasa dunia ekonomi. Sebagai contoh, negara maju akan mengeksploitasi sumber alam negara dunia ketiga seperti sumber petroleum yang menyebabkan negara maju semakin maju, negara miskin semakin miskin dan jauh ketinggalan daripada arus kemodenan.
Kesimpulan, boleh dikatakan bahawa peradaban globalisasi mempunyai kebaikan dan keburukan. Ini bergantung pada individu itu sendiri untuk menerima apa yang baik, apa yang buruk daripada globalisasi tersebut. Oleh itu, masyarakat dunia perlu mengambil kesan positif globalisasi dan menjauhkan diri daripada keburukan globalisasi. Sesungguhnya menjadi tanggungjawab setiap masyarakat untuk menyedarkan individu lain supaya tidak lari daripada landasan etika dalam kehidupan.